Ulang kaji pentas Tauhid Yupisri. 4 kitab dan nama nabinya. Kitab Zabur Nabi Daud, Kitab Taurat Nabi Musa, Kitab Injil Nabi Isa, Kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW. 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Yang kelima, menunaikan haji. 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Yang keempat, beriman kepada kitab. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya, 10 malaikat: Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil. Seterusnya, tugas malaikat: Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Malaikat Mikail menurunkan rezeki, Malaikat Ridwan menjaga syurga, Malaikat Malik menjaga neraka, Malaikat Munkar dan Nakir menyoal manusia di dalam kubur, Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan, Malaikat Atid mencatat amal keburukan atau kejahatan, Malaikat Israel mencabut nyawa, Malaikat Israfil meniup sangkakala. 25 Nabi dan Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat wajib Rasul. Akronimnya FAST, F-A-S-T. F, Fatanah. A, Amanah. S, Siddiq. T, Tabligh. 4 sifat mustahil Rasul. Akronim KBKK. K, Khiyanat. B, Baladah. K, Kitman. K, Kizbun. Seterusnya, sifat harus bagi Rasul: sama seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, kahwin. Bersifat seperti manusia biasa, contohnya makan, minum, tidur, kahwin. Seterusnya, erti sam'iyat, perkara gaib tak boleh dilihat panca indera. Ini kata kunci perkara gaib. Kata kunci perkara gaib. Pengertian: perkara gaib yang tidak dapat digambarkan dengan panca indera manusia dan hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Rasul Ulul Azmi. Akronim NIMIM. N, Nabi Nuh. I, Nabi Ibrahim. M, Nabi Musa. I, Nabi Isa. M, Nabi Muhammad SAW. Terusnya, alam kubur. Kata kunci tempat orang mati, alam sementara. Pengertian: alam kubur ialah satu alam yang menempatkan orang yang telah mati, satu alam sementara sebelum ketibaan hari akhirat. Nikmat kubur. Ingat kata kunci: luas, cerah. Diluaskan kubur, diterangkan kubur, atau kubur menjadi cerah. Seterusnya, azab kubur. Ingat kata kunci: sempit, gelap, binatang berbisa. Himpitan kubur, pukulan kubur terhadap mayat. Padang mahsyar. Kata kunci tempat berhimpun manusia dan jin untuk dihisap. Pengertian: tempat seluruh makhluk berhimpun menunggu giliran untuk dihisap segala amalan mereka. 4 perkara yang ditanya di padang mahsyar. Akronim BUIH. B, badan. U, umur. I, ilmu.
H. Harta. Badan untuk apa ia digunakan? Umur untuk apa dihabiskan? Ilmu untuk apa diamalkan? Harta dari mana ia peroleh dan ke mana dihabiskan? Hisab. Kata kunci, perhitungan. Pengertian, perhitungan di akhirat dilakukan kepada setiap manusia dan jin. Kemudian, buku catatan orang beriman dan buku catatan orang kafir. Orang beriman tangan kanan, orang kafir tangan kiri. Orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima buku catatan dari sebelah kanan. Orang yang melakukan kejahatan akan menerima buku catatan dari sebelah kiri. Seterusnya, mizan, iaitu timbangan. Kata kunci, timbangan. Pengertian, timbangan untuk menimbang amalan yang dilakukan oleh manusia dan jin di dunia. Siratul mustaqim. Kata kunci, titian. Titian merintasi neraka ke syurga dilalui manusia dan jin. Pengertian, jambatan yang dibentang merintasi neraka Jahannam untuk manusia dan jin menyeberanginya menuju ke syurga. Sifat malaikat, contohnya, dicipta daripada cahaya. Contoh yang lain, makhluk Allah yang taat. Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Malaikat tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Sifat jin, kata kunci, dicipta dari api. Makhluk Allah yang dijadikan daripada api tidak dapat dilihat. Sifat manusia, dicipta daripada tanah. Contoh, makhluk Allah yang dijadikan daripada tanah dapat dilihat. Contohnya, syurga, tempat kekal orang beriman. Maksud penuh, pengertian, tempat tinggal yang kekal bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nama-nama syurga, akronim MF dan JKK. Ma'wa, Firdaus, Darussalam, Adni, Naim, Jalal, Khuldi, Kausar. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, Jannatul Adni, Jannatul Naim, Jannatul Jalal, Jannatul Khuldi, Jannatul Kausar. Neraka, tempat balasan orang yang ingkar. Pengertian, tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Nama-nama neraka, akronim JJ, HH, SSWL. Jahannam, Jahim, Sa'ir, Saqar, Hutama, Hawiyah, Wail, Lawzah. Jahannam, Jahim, Sa'ir, Saqar, Hutama, Hawiyah, Wail, Lawzah. Sifat ahli syurga, taat perintah Allah, takut untuk melanggar perintah Allah. Sentiasa taat perintah Allah, takut untuk melanggar perintah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Sangat menjaga segala hukum dan peraturan Allah. Sifat ahli neraka, menyembah selain dari Allah. Sangat ingkar, menghalang kebajikan. Menyembah selain dari Allah. Orang yang sangat ingkar, suka menghalang kebajikan. Tanda kecil kiamat. Ibu melahirkan tuannya sendiri. Orang miskin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Fitnah dan kejahatan berlaku dengan berleluasa. Pemimpin terdiri daripada orang yang jahil dan fasik. Okay, ingat tiga ni. Tanda besar kiamat. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa lalu membunuh Dajjal. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nama hari kiamat, Yaumul Akhir ataupun Yaumul Akhirah, iaitu hari akhir. Al-Waqi'ah, hari kemusnahan. Al-Mahsyar, hari perhimpunan. Contoh lain, Al-Zalzalah, Al-Haqqah. Okay. Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pengertian Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestin. Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Arash. Pengertian, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Arash menghadap Allah Ta'ala ataupun menuju ke Sidratul Muntaha. Perkara luar biasa. Mukjizat. Mukjizat bermaksud, pengertian dia, suatu kejadian luar biasa yang terjadi kepada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahawa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Jenis mukjizat ada dua. Yang pertama, hissi, iaitu segala keajaiban yang dapat dilihat ataupun dapat dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, maknawi. Mukjizat maknawi tidak boleh dilihat dengan panca indera tetapi boleh diketahui dengan menggunakan kekuatan atau ketajaman akal fikiran.
Contoh mukjizat hissi. Contoh mukjizat hissi, bulan terbelah dua, tidak terbakar dalam api yang marak, tongkat menjadi ular. Okey, contoh mukjizat hissi, mukjizat yang kita nampak dengan mata. Dan mukjizat maknawi yang diketahui dengan akal fikiran. Contohnya kitab suci Al-Quran, peristiwa Isra dan Mi'raj. Contoh mukjizat, Nabi Nuh umur yang panjang, Nabi Soleh mengeluarkan unta dari celah batu, Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api yang marak. Seterusnya, Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, Nabi Musa tongkat menjadi ular atau tongkat membelah laut, Nabi Daud besi menjadi lembut, mampu berkata-kata dengan binatang dan jin, Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan Nun, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ataupun membelah bulan. Seterusnya yang terakhir, Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Okay, ni bulan terbelah menjadi dua, Nabi Muhammad SAW. Seterusnya irhas, kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon Nabi dan Rasul ketika masih kecil. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon seorang Nabi atau Rasul ketika masih kecil atau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contoh irhas. Contoh irhas Romah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang sangat beriman dan sangat bertakwa. Itu wali. Okay, kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Contoh karomah Abu Bakar As-Siddiq mengetahui jantina anaknya dalam kandungan. Ma'unah, kejadian luar biasa diberikan kepada orang mukmin. Contoh Ma'unah, terselamat dari kemalangan dahsyat. Sihir, kejadian luar biasa yang diberikan dengan meminta pertolongan jin atau makhluk halus. Contoh sihir, memanggil jin, membuat amalan syirik dan khurafat. Istidras, kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh menyebabkan lupa Allah. Contohnya Fir'aun tidak pernah sakit dan tidak pernah bersin. Erti beriman kepada qada dan qadar, percaya yang berlaku adalah atas kehendak Allah. Erti beriman kepada kitab, percaya Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. Erti Al-Quran, kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi panduan hidup manusia. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Erti suhuf, lembaran mengandungi ajaran Allah untuk panduan hidup manusia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.